Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih saya untuk bangunkan agama di akhir zaman ni. Dan agama ni dibangunkan melalui perantaraan usaha. Usaha yang Allah ajar kepada saya, iaitu usaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ni tak bangun dengan pedang. Agama ni tak bangun dengan duit. Agama ni tidak bangun dengan ada kerajaan. Agama ni bangun dengan usaha Muhammad, Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Bila agama mati, Allah hantar Nabi. Nabi bukan didatangkan untuk mengajar kita buat kuih, atau memasak, atau buat duit, atau berkebun, bertani. Bukan. Nabi-Nabi dihantar untuk mengajar kita buat usaha, mengajak manusia kepada Allah. Tapi kita, bila Nabi-Nabi tu meninggal, dia orang tak buat usaha tu, mengajak manusia kepada Allah, kerja tu. Jadi matilah agama. Jadi datang lagi Nabi. Nabi datang dengan ajak mereka buat kerja tu. Nabi ajak, dia orang tak nak buat. Masa Nabi hidup pun dia tak nak buat. Masa meninggal lagilah, mati lagi agama. Bukan Nabi mati tu agama mati sebab Nabi mati, tak. Kalau Nabi mati tapi usaha Nabi tu tak mati, dibuat oleh umat dia yang ditinggalkannya, agama tak akan mati. Tapi kerana setiap kali Nabi mati, bukan Nabi je mati, kerja Nabi semua mati. Jadi dia orang faham kerja tu bukan kerja kita, macam kita sekarang faham. Bila Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kita pun atau mati, kita pun tak buat kerja Nabi. Jadi bila tak buat kerja Nabi, macam tak ada Nabi lah. Tak adalah orang sampai tahap iman macam Nabi, takwa macam Nabi, supaya dapat bantuan seperti mana Allah bantu Nabi-Nabi. Tak dapat. Tak ada seorang pun. Semua jadi macam Yazid, yang mau dunia. Kata Yazid, saya nak hidup dunia, hanya nak seronok. Seronok tahu, orang Indonesia tak tahu. Seronok ni suka ria lah. Itu dia. Rasidi pula begitu juga. Nak buat kerja Nabi tak ada. Sikit semayang. Semayang pun tak ikut cara Nabi juga. Jadi akhirnya agama mati lah. Jadi sekarang ni Nabi Muhammad SAW meninggal atau mati, kita pun tinggalkan kerja Nabi. Sehingga umat Islam faham yang buat kerja Nabi ni hanya Nabi dan Rasul.
Nabi aja pun tak buat kerja Nabi. Umatnya lagi lah tak buat. Dia ada tulis rasul apa yang menyampaikan. Nabi yang guna untuk diri dia, tak ada sampai. Maknanya dia tak sampaikan kat orang, dia bukan buat kerja Nabi. Umat dia rehat. Dia tak tulislah umat dia rehat, cuti. Jadi inilah yang dipaham. Hari ini kenapa agama mati. Agama tak boleh hidup dengan harta. Agama tak boleh hidup dengan kuasa. Agama tak boleh hidup dengan banyak makan. Agama tak boleh hidup dengan banyak buat jalan raya, bangunan tinggi. Agama tak boleh hidup dengan infrastruktur yang bagus. Agama hidup dengan usaha Nabi. Usaha Nabi itu apa? Mengajak manusia kepada Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, maksudnya Allah bagi tahu Nabi, so bagi tahu semua manusia. Inilah kerjaku, jalanku. Mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, dengan yakin, tahu. Mengajak dengan keyakinan atas apa yang kita ajak sebagai benar. Itu ala basiratin. Kerja inilah yang ditinggal oleh Azri, Yazid, Anzala. Bila diajak buat kerja ni dengan susah payah dan dengan senang nak meninggalkannya. Senang aja. Dia dapat kerja lalu Grab, kerja tu hampir nak ditinggalkan. Macam baru dapat kerja lalu dengan Grab, bukan kerja Perdana Menteri, ataupun jadi jutawan. Tak jadi jutawan pun dah nak tinggal dah. Begitu senangnya kerja ni nak ditinggalkan. Sikit sibuk je habis, tinggal. Nak kahwin aja dah hilang, dah problem. Dapat anak lagi problem. Tinggallah. Bila umat ni mencintai dunia, maka luputlah dia dari mencintai agama. Maksudnya mencintai Allah lah, dan perintah-perintah Allah. Jadi perintah yang pertama ditinggalkan oleh umat ni bila mencintai dunia, macam Hanzalah. Contohlah, ialah kerja Nabi, kerja mengajak manusia kepada Allah, atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, atau mencegah satu sama lain dari perkara yang tidak benar. Mencegah satu sama lain dari perkara yang mungkar. Ini ditinggalkan. Dan Allah bagi tahu sangat buruk. Sangat buruk, bukan buruk aja, sangat buruk. Rambai-rambai padri-padri Yahudi, kerana mereka meninggalkan kerja, melarang satu sama lain dia berlaku mungkar. Daripada melakukan mungkar, mereka berhenti daripada kerja, mencegah satu sama lain dia benda mungkar. Sangat buruk, bukan buruk je, sangat buruk. Jadi umat Islam ni amalan paling buruk dia buat meninggalkan kerja. Bagi ulama dia, amalan tu bukan buruk je, sangat buruk. Jadi umat ini hari ini bukan orang biasa je meninggalkannya, ulama meninggalkannya. Orang yang dipanggil ulama, bukan ulama betul. Ulama betul tak meninggalkan. Yang dipanggil ulama yang rasidi, beria-ia menghormati dan memuliakannya. Ustaz. Dia suka bergabung dengan ustaz tu. Keluar dengan ustaz-ustaz je. Kawan-kawan dia semua ustaz. Dia pun nak jadi ustaz. Pergi madrasah dekat Thailand sehari je. Dan dia berkawan semua dengan ustaz-ustaz tu. Tapi dia tengok ustaz ni tak buat kerja. Dr. Naswar ni buat kerja, dia kata. Baik, aku ikut Dr. Naswar. Dia lagi satu, Dr. Naswar ni kaya. Ada kerja, ada klinik. Boleh juga aku jadi driver. Atau dia punya nurse. Kan? Apa berlaki, lelaki tak panggil nurse. Panggil apa? Panggil apa? Pembantu perubatan kan?
Jadi dia jadi pembantu perbuatan saya bila tengok orang tu tanya semua, tanya buang yang besar dia, saya tengok mata dia. Saya tengok mata dia. Jadi satu orang kena pegang mata tu. Satu hari perempuan cantik datang dengan masalah. Rashidi dah diberitahu oleh peguam perempuan tu, yang seorang perempuan cantik saya dah refer kat Dr. Naswa. Kau jaga baik-baik. Dia pun dia pagi tu telah megang mata perempuan tu dengan menggeletar. Sebab dia ada rasa cinta kat perempuan. Jadi Rashidi dengan bekerja dengan saya bukan saja dapat gaji, dapat kekasih je, dan sekarang dapat isteri je. Semua sebab kerja dengan saya. Jadi dia kerana untuk dunia lah dia bekerja dengan saya. Dan dia dapat. Dan dia Allah bagi dia. Allah bagi dia apa? Dunia. Kekasih dapat, isteri dapat. Apa lagi dunia dia bukan isteri tu. Tapi iman tak dapat. Sebab apa? Dia tak buat kerja Nabi tu. Dia buat lah. Kerana kerja dengan saya dia mesti kelihatan buat kan. Jadi dia ikut lah. Dan saya cakap cuti mati pun dia ikut juga. Nanti tak ikut habis kan. Jadi Rashidi ni dia tak ada agama. Sebab kerja yang mana agama hidup ni kita tak buat. Saya belum mati lagi. Masih hidup lagi pun dia tak buat. Sangatlah betul. Luar aja nampak betul. Tapi dalam tak betul. Niat dia nak dunia, saya tahu. Sebab itu dia Allah bagi dia perempuan. Satu jadi kekasih dia, tak jadi kahwin. Naik rak dia bercinta naik rak. Naik rak tahu? Naik apa? Nak rak. Bercinta dia. Dahsyat. Boleh difilmkan tu. Tapi dengan isteri ni pun, yang sekarang dia kahwin pun pesakit saya juga. Saya tak sangka betul dia dapat kahwin dengan pensara. Langsung saya tak boleh percaya. Sebab apa? Saya tak nampak dia boleh kahwin dengan seorang sarjana kan, master's degree dalam international business. Dia pensara. Dia kenal saya sebab dia nak marketkan saya punya fakulti tu, optometri. Lepas tu dia tahu saya doktor, dia pun ada masalah, dia jumpa saya. Jadi saya cakap, Rashidi, kau hantar ubat ni. Masa tu dia tak berapa sangat. Saya masa tu ketua jabatan optometri, saya tak sangat tengok mata ni. Kau hantar dekat persarah ni, saya bilang. Namanya Rashidah. Kau Rashidi. Rashidah, Rashidi. Betul tak Rashidi? Gementar jiwa Rashidi. Terus dia mengorat perempuan. Saya tak sangka betul. Bila dia tipu saya, siapa yang kau nak kahwin ni Rashidi? Dia kata cikgu. Wish, cikgu. Mana dia duduk? Shah Alam. Macam mana pula boleh Shah Alam pula pergi? Di mana dia kenal ni? Jadi pada hari perkahwinan dia tiba tu, itu masa saya tak tahu lagi. Saya ingat cikgu ni biasalah, rendah lah kan. Cikgu biasalah. Ini pensyarah. Sarjana. Bukan sarjana muda, sarjana, master degree. Pensyarah universiti saya. Saya tengok, kenapa ramai budak-budak fintech kat sini? Apa hal lah? Saya tanya dia, kenapa awak kat sini? Budak-budak Nigeria. Our lecturer married. Rashidi selama ni telah menipu saya. Hidup. Merahsiakan. Mana merahsiakan? Kena cakap benar kan. Dia tak berani. Allah bagi dia dunia kerana niat dia nak dunia. Betul tak Rashidi? Bila Nabi Majlis Rashidi jawab nanti, apa kau buat kat dunia? Aku buat dakwah. Kata Allah, tak. Kau nak cari dunia. Kan aku dah bagi bini kat kau. Rashidi sekarang masuk neraka. Macam mana? Rashidi kena betulkan niat dia kan? Jangan bersama Amir Sab nak dunia.
Dia kenal saya sebagai syura yang kaya dan digeruni. Kaya dan digeruni ni. Jadi niat ini penting. Rashidi ni tak buat kerja Nabi dengan niat yang betul. Saya cakap benar terus terang. Saya bukan nak tipu. Supaya pelajaran bagi orang semua. Bukan saya nak cakap buruk dia. Cakap buruk dia supaya orang lain tak jadi macam dia lah. Tidak rugilah. Faham tak? Jadi mesti buat kerja Nabi ni dengan niat nak sukakan Allah. Bukan nak hidupkan agama pun. Jadi kerja Nabi inilah asbab agama datang dalam diri kita dan Allah bagi hidayat untuk orang pun dapat agama. Setiap orang yang buat kerja ni dengan ikhlas, dengan niat nak sukakan Allah, bukan nak dapat dunia, maka dia dijadikan asbab untuk agama datang dalam hidup dia. Jadi bila ramai orang buat kerja ni, hiduplah agama. Rashid Anzala dulu tak ada kerja. Saya bagi tahu dia supaya kerja dengan bapak dia, dengan mak dia. Tak berapa teruklah dia nak bekerja. Tapi lama dia ada keinginan nak isteri. Tak boleh kerja dengan mak dia je, dengan bapak dia. Berapa sangat bapak mak dia nak bagi? Dia main Facebook, terkenang apa, terlekat dengan seorang janda. Janda tu dalam umur mak dia. Tapi dia dah minat. Dan anak dia yang tua pun sama umur dia. Tapi cinta ni buta. Tuan tahu tak apa cinta buta? Saya ada forward dekat Facebook. Cinta itu buta. Kenapa dia buta? Kerana kita hanya boleh mencintai orang bila Allah masukkan hati kita cinta terhadap dia. Sebab itu cinta itu buta. Jadi walaupun perempuan tu janda, umur mak dia, tapi dah dimasukkan oleh Allah cinta dalam hati Hanzalah terhadap janda tu, dan janda tu pun cinta pada dia. Allah masukkan. Maka mereka ni cinta mencintai. Dah tak kenal lagi dah. Mak dia puas memujuk dia supaya jangan kahwin dengan janda tu. Dia kata jangan susah hati mak. Nanti selepas kahwin janda ni, bila janda ni dah tak ada kekuatan lagi, saya kahwin dengan perempuan muda. Masa tu kita buat kenduri, dia kata. Mak dia pun setuju. Tapi mak dia tak nak meminang. Kau carilah orang lain, dia kata. Jadi kerana dia nak kahwin, nak dunia lah. Betul tidak? Isteri itu adalah dunia. Perempuan tu adalah dunia. Sebab itu satu orang mimpi, dia mimpi seorang perempuan, dia tak ada lelaki, perempuan tua. Yang hidung, gigi dia semua patah. Dah ada ekor. Ekor tu ada sikit bulu. Orang tanya dia dalam mimpi, siapa kamu? Akulah dunia. So Rashidi diberi dunia. Bila Anzala nak kahwin, dia nak dunia tu. Sufyan bila nak kahwin satu lagi, nak dunia tu. Saya nak bagi tahu lah, saya masa tu dekat Nizamuddin, saya mimpi bersetubuh dengan bini saya. Saya tahu saya dah dapat dunia. Sebab balik aja tanah mak saya tu yang saya telah jual, duit telah datang. Dekat 200,000. Itulah dunia. Kenapa saya bersetubuh dengan bini saya pula? Itulah namanya dunia. Tafsir mimpi. Jadi bila Anzala nak dunia, habislah dia. Silap-silap dia hilang kerja Nabi. Jadi kata Nabi, apabila umatku mencintai dunia. Dunia tu perempuan tau. Dalam perempuan ni tersimpul dunia. Keinginan dunia ni, katakanlah 10 bahagian, 10 tu, 9 tu perempuan punya. 9. 10 keinginan, 9 tu yang perempuan punya. Perempuan dia punya keinginan nak dunia tu. Jadi kalau satu orang kahwin 2 perempuan, 9, 18. Lelaki dia nak dunia satu je, nak perempuan.
Keinginan lelaki itu satu je, nak perempuan. Sebab itu wali banyak di kalangan lelaki. Sebab senang sikit dia nak mengorbankan satu tu. Kalau dia tak ada 9 tu, satu tu dia hilang, habis. Jadi bila hilang tu Allah lah masuk. Tapi bila lelaki yang nak perempuan ni, dunia dia nak perempuan tu dunia dah. Dia kahwin, campur 9, 10 dia. Berat lelaki ni. 10 dunia dia pikul. Keinginan. Macam Yazid ni. Kerana Awin tu, dia mencintainya lebih dari Allah. Hilang agama dia. Bukan banyak perempuan. Satu je. Sebab itulah dunia ni membuat manusia ni hilang mencintai Allah, mencintai agama, mencintai perintah Allah. Dan apabila dia hilang mencintai Allah kerana mencintai dunia, bracket perempuan, maka luputlah dia daripada membuat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini Nabi beritahu. Apabila umatku mencintai dunia, perempuan bracket, dunia tu bracket perempuan. Perempuan tu menghayati 9 dunia, campur dia nak perempuan tu 10. Macam Pendi. Dia ada satu perempuan. Dapat perempuan kerja ni, masa tu kita baru buat kerja tabligh. Kira adalah juga kerja agama kan. Taklah betul, tapi tinggal kerja tabligh. Oi, tinggal terus. Ini samatnya perempuan punya hal. Ini dia terpaksa buat gas sebab dengan perantaraan saya dia dapat perempuan tu. Jadi dia pun pura-pura terus buat gas. Padahalnya tak. Dia sebenarnya tak berapa nak. Kalau dia tak buat kerja ni, luput habis kalau dia tak baik dengan saya. Kalau dia tak berpura-pura. Berpura-pura dia tu bagus juga. Sampai ke hari ni dia berpura-pura. Dia kena betulkan niat dia. Tahu? Dia dah dapat satu kekasih melalui saya. Lover. Dan satu isteri. Lover tu tak jadi isteri, tak ada jodoh. Kan? Jadi apabila kita mencintai dunia, nak dunia, hilang kita dari mencintai agama. Dan apabila kita tak mencintai agama, makna mencintai perintah-perintah Allah, nak mentah, maka perintah pertama kita akan tinggalkan ialah kerja Nabi. Sebab itu seluruh umat Nabi-Nabi dahulu sehinggalah umat Muhammad SAW, bila datang dunia je, kerja Nabi ditinggalkan. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apabila mereka meninggalkan kerja ni, maka mereka terhindar daripada keberkatan wahyu. Tak faham Quran. Baca boleh. Baca boleh, lagu boleh, hafal boleh, faham tak boleh, amal lagi tak boleh. Dan apabila mereka tak dapat keberkatan wahyu, apa jadi? Mereka menjadi orang yang sesat kan? Orang yang sesat, yang mempunyai perangai buruk. Jadi orang buruk ni tak pernah nampak baik orang. Baik buruk orang je. Jadi apabila dia perangai yang macam tengok buruk orang, macam Sufyan Gombak, tengok buruk saya je. Saya punya baik banyak ni, dia tak nampak. Dia nampak buruk saya. Apa nampak buruk saya Sufyan tu? Suruh dia minta duit dia. Bukan minta duit apa, RM50 kalau tak bangun tahajud. Saya cuba nak dan dia tahajud. Dia tak tahajud. Sufyan, kalau kamu tak tahajud, bayar RM50. Besok saya tanya, tahajud? Tahajud. Terus tahajud. Tahajud dia tu bukan untuk suka Allah, untuk supaya tak bayar duit RM50. Sufyan kena bayar duit tu Sufyan. Kalau tidak, kena termasuk engkar.
Jadi dia tengok buruk saya lah. Akibat tengok buruk saya, umat ni apabila dia melengok buruk orang, apa jadi? Dia caci, mencaci. Nah, dia tu tak betul. Dia tu tak betul. Orang tu cakap pula dia tu tak betul. Jadi bila semua cakap semua tak betul, Allah pun tak betul, semua tak betul. Dia je betul. Nabi pun tak betul. Saya pun tak betul. Tak ada orang yang betul lagi dah. Macam Zahari. Semua tak betul. Kerana buruk sudah datang. Maka waktu itu kata Allah, Allah tak pandang kita lagi. Mana Allah tak bantu kita lagi. Allah tak lihat kita lagi. Allah tak bantu kita. Dan Allah buat apa? Allah hantar orang kafir jadi ketua kita, penakluk kita. Dan kita pun ikut orang kafir tu macam ikut biawak masuk lubang. Ikut aja. Ini kita ikut aja. Mana ada bantah. Macam mana nak mengendalikan COVID ni, kita ikut siapa? Kita bukan ikut Allah dan Rasul. Tak ada. Sebab kita sendiri tak tahu apa benda Allah dan Rasul mau. Kita ikutlah WHO, World Health Organization. Nah, mereka tu orang Islam ke? Jadi orang Islam langsung tak tahu. Dalam keadaan COVID ni, tak tahu apa Allah nak, apa Allah Nabi mau. Benda yang boleh menarik rahmat Allah ditutup. Tak ada semayang berjemaah. Semayang pun renggang-renggang. Kenapa takut benda yang boleh menarik bantuan Allah? Gas jangan buat. Semua jangan. Bagian agama je semua jangan. Tutup mulut, okey. Jarak-jarak. Sana gerak tak boleh. Itu tak boleh gerak. Semua jarak, semua ni semua tak boleh buat apa. Yang boleh buat menghentikan COVID ni hanya Allah saja. Kita kalau mau COVID ni berhenti, kita kena buat benda yang menyukakan Allah. Tak ada nak membuat Allah murka. Ini dakwah tutup. Gas lagilah. Tapi dengan izin Allah, apa yang saya buat, gas tetap hidup. Tetap jalan. Tak ada. Walaupun dia orang tak benarkan, kita pergi je dari rumah ke rumah tapi tak cakap kat orang. Hanya doa. Sebab Allah ajar saya macam mana nak buat ketika COVID. Allah ajar saya. Orang lain tak tahu. Allah ilhamkan kat saya. Tahu. Kat COVID ni, dia orang tak benar cakap, tutup mulut, doa saja. Kita pun pergilah kat rumah. Sekarang ni, rumah ke rumah, doa je. Saya pun kadang-kadang takut juga orang ni, apa hal dia ni berdoa-doa je ni. Saya pun terpaksa bagi tahu dia, COVID punya hal kami tak benar, kami tak boleh cakap dengan Tuhan. Kami doanya. Yelah. Bagus. Terima kasih. Ada yang sebenarnya teman sengaja tak tahu apa pun. Jadi walaupun COVID, kita tetap gas. Tak boleh siapa melarang. Dan ini menarik rahmat Allah. Menarik rahmat Allah, membuat Allah gembira. Ya tak? Inilah perkara yang kena dibuat. Bukan yang ini nak diberhentikan. Makan 2 orang aja tak boleh 3, restoran tutup. Ini semua tak boleh berhentikan COVID. Buatlah penjarakan sosial apa semua ni, dia tak boleh buat. Siapa boleh berhentikan COVID ni? Siapa? Allah. Semua kamu cakap Allah. Ada tak yang cakap selain Allah? Ada tak? Tak tahu kan? Bila ditanya siapa boleh berhentikan COVID ni, jawab kuat-kuat. Allah. Semua kuat. Allah. Tapi kat sini, sini tak ada. Sini tak? Tak ada. Sini je ada. Ni. Sini aja mulut ni. Allah. Ini tak ada. Itu sebabnya. Tapi memang betul. Allah saja. Jadi kalau kita mau Allah berhenti, kita kena buat yang Allah suka. Semayang berjemaah ni tak boleh berhenti. Masjid mau buka, Jumaat mau buat. Apa yang takut? Virus tu tak ada kuasa.
Dia tak boleh beri anaya kepada kita melainkan kuat-kuat. Jin Allah. Iyalah, apa yang kita takut? Tapi kita sudah silap. Pemimpin kita semua sudah silap. Orang yang benar pula tak diminta pandangan. Suruh minta jadi penasihat, tak mau. Jadi apa jadi malang? 1000 kali malang. Kita orang Islam yang sepatutnya tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah ni menjadi pak turut aja. Itu Nabi bagi tahu, kita jadi macam ikut biawak, masuk lubang pun masuk. Inilah berlaku kita. Semua ikut standard mainstream dalam dunia apa buat. Tak pernah dibuat lagi oleh orang seluruh dunia. Kita buat. Itu kita salah lah. Kita tak mau buat apa yang Allah mau. Sebab apa? Kita tak diberi ilmu oleh Allah. Dan tidak diberi iman. Kenapa tak diberi ilmu dan tak diberi iman? Sebab apa? Kenapa kita tak diberi ilmu dan hikmah? Kenapa? Kenapa? Sebab kita tidak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Membuat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Buat kerja Nabi, buat kerja dakwah atau apa-apa, mencegah satu sama lain dari perkara mungkar. Ulama' kita tak buat kerja mencegah mungkar. Macam mana mungkar tak boleh luasa? Ulama' kita pun tak mencegah mungkar. Tak ada dia nak pergi rumah orang bukan Islam, ajak mereka mengucap. Tak ada. Tak ada seorang. Seluruh dunia tak ada. Bukan baru sekarang. Dari dulu lagi. Mereka anggap tak mau mengucap ni bukan mungkar. Ini kira benda baik. Betul ke? Inilah mungkar paling besar. Dan dia tidak menganggap orang Islam tak buat kerja mencegah mungkar sebagai mungkar paling besar, paling buruk. Sebab mereka sendiri tak buat. Jadi akibat ulama' tak buat, orang Islam tak buat, lelaki tak buat, perempuan tak buat. Nah, apa jadi? Berlakulah mungkar berleluasa di dunia. Sebab itulah datangnya bala, azab. Kalau ditanya, dia orang faham. Datang azab sebab apa? Sebab bala, betul tak? Bala datang sebab apa? Sebab mungkar. Tak faham lagi. Jadi sekarang macam mana nak selesaikan COVID ni? Dia bala. Kita kena buat benda baik. Benda yang membuat Allah gembira. Tidak ada benda sangat Allah gembira dari kita menghidupkan kerja Nabi. Menghidupkan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Inilah kerja yang paling disukai. Lelaki dan perempuan kena buat. Lelaki dengan perempuan dua-dua kena pergi berjemaah, suami isteri. Atau perempuan dengan muhrim dia, lelaki. Kalau bagi salam lelaki, kalau keluar lelaki, kalau bukan waktu COVID ni lah, cakap. Kalau keluar perempuan, perempuan cakap. 45 minit pagi dan petang. Cuba buat. Kalau bukan Allah suka, kalau semua rakyat Malaysia ni negara pertama, rakyat dia buat kerja Nabi ni, ada buat pagi, ada buat tengah hari, ada buat malam, ada buat zuhur. Nah, suami isteri kalau yang kahwin. Kalau tak ada suami, perempuan tu dengan 2-3 perempuan. Pergi jumpa perempuan yang dia orang kenal. Tak boleh pergi rumah ke rumah. Kalau dia lelaki, dia tak ada isteri, kan, dia boleh buat 2-3 lelaki. Pergi rumah ke rumah. Keluar, lelaki je berbuat dakwah, perempuan tak ada. Jadi lelaki dia boleh buat sesama lelaki dan ada waktu dengan isteri dia. Isteri dia boleh buat dengan suami dia ataupun dengan perempuan. Kalaulah sekiranya perempuan semua buat dakwah kerja Nabi, lelaki pun buat kerja Nabi, seluruh negara. Tak adalah seluruh orang, mungkin mula-mula ni kurang orang lah. Bayangkan yang naik ke langit. Terus menjunam rahmat Allah ke Malaysia. Dan waktu tu juga dengan izin Allah, bala tu naik. Diangkat. Terus COVID hilang. Bukan hilang COVID je, semua bala hilang.
Malaysia ni negeri aman damai, tak ada huru-hara. Baru ni orang heran tengok. Malaysia ada penjenayah dia bukan orang biasa punya. Penjenayah di negara dia, ketua menteri dia, Perdana Menteri dia. Penjenayah terkenal di dunia. Bukan orang biasa punya. Perdana Menteri dia. Berapa pertuduhan? Berapa? Bagi berapa Samad? 43. Timbalan Perdana Menteri dia 87 pertuduhan. Mana punya orang negara ada Perdana Menteri dan macam itu, timbalan menteri macam itu? Tak ada orang dalam dunia. Dipanggil orang Malaysia ni negara kleptocrats. Kata Mahdi, kita tak pernah tahu term dia, pandai belajar Inggeris tu. Dia yang selalu pakai bombastic word tu. Tak tahu kleptocrat. Dia kata baru kami tahu sekarang bahawa kleptocrat ni maknanya Perdana Menteri juga. Perdana Menteri dia sendiri mencuri harta negara. Namun demikian dia panggil bosku. Support dia. Begitu buruk punya perangai. Bukan nak mencegah mungkar. Bersama melakukan mungkar. Begitu punya. Namun Allah buat dia ditumbangkan dengan aman. Tak ada bunuh-bunuh, tak ada. Terus jatuh. Sekarang masih lagi nak naik. Ada juga yang bersama dengan membuat mungkar. Itu yang Mahathir bagi tahu. Dia cium tangan pencuri. Mahathir cakap betul tak? Mereka yang bersama dengan orang mungkar ni dua-dua masuk neraka. Tak mencegah mungkar. Tidak ada dosa besar dibuat oleh umat ni dari tidak mencegah mungkar. Tak ada. Tak ada dosa paling besar yang ulama buat melainkan kerja tak mencegah mungkar. Kerana itulah Bani Israel ni dilaknat. Kerana ulama mereka tak mencegah mungkar, begitu juga kita umat Muhammad SAW dilaknat oleh Allah. Kerana ulama kita sendiri tak buat kerja mencegah satu sama lain dari melakukan mungkar. Kita mesti mencegah mungkar. Allah tak suka benda mungkar. Allah tak jadikan kita untuk buat mungkar, tuan. Allah jadikan kita untuk buat kebaikan. Sebab itu Allah suka sangat dengan kerja mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Cegah mungkar tu dengan mengajak kepada kebaikan, bukan dengan membuat mungkar juga. Dan niat tu bukan macam Rashidi. Niat untuk sukakan Allah. Jadi apabila amalan ni diterima dan Allah sangat suka, Malaysia mesti muncul sebagai negara paling cemerlang di dunia ni. Kalau lelaki, perempuan, pagi, tengah hari, petang, malam buat gas, buat ziarah. Tuan tengok. Kalau tuan tak percaya, cobalah dulu. Tapi dari segi logiknya, tentulah apa saya cakap ni benar. Sebab benda yang paling Allah suka mencegah mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah mungkaran. Allah tak suka mungkar, Allah suka mungkar. Allah buat kita untuk buat mungkar. Allah buat Hanzalah supaya Hanzalah cari duit. Supaya dapat perempuan. Bukan itu. Allah buat Hanzalah untuk mencegah mungkar. Cegah mungkar dengan mengajak kepada kebaikan. Yang macam mana Mesak telah ajar. Dan kamu kena ajar semua orang kat dunia ni. Supaya mereka jadi macam kau mencegah mungkar. Bukan buat lalalo. Atau Grab. Itu bolehlah dibuat. Tapi tak boleh lebih. Sehingga meninggalkan kerja. Macam Pendi. Kerana nak perempuan, nak menjaga satu perempuan dengan satu anak, hilang semua, hancur agama. Kenapa hancur agama? Sebab tinggalkan kerja. Nabi yang Allah bagi sebagai asbab hidupkan agama. Kalau kita buat ini, Allah sangat murka dengan kita. Tidak ada dosa besar dibuat oleh ulama dan umat ini melainkan meninggalkan kerja. Tidak ada dosa besar sekali. Dan tidak ada dosa paling besar dia tidak mengucap. Dan umat Islam ni tak mengajak yang tidak mengucap supaya mengucap. Manalah mau ada kebaikan kat dunia ni. Bermula kebaikan ni orang mula mengucap. Kalau tak ada mengucap, tak ada kebaikan. Apa pun tak ada. Macam Sufyan. Dia tak tahu semua benda ni. Yang dia tahu makan, minum, tidur, bersetubuh. Macam haiwan.
Kemudian baru sekarang nak transform kepada manusia ni susah sangat. Dia dah lama jadi haiwan. Dia badak. Umpama badak. Susah nak keluar, nak tukar jadi badak tu kan. Senang ke? Oh. Rashidi zirafah, bukan zirafah. Singkaruh. Nak tukar tu susah. Ni zirafah. Oi. Mengial-ngial nak jadi zirafah. Saya cakap jangan jadi insan, manusia. Tak. Jadi manusia ni naluri dia nak seronok nak jadi haiwan. Tapi malang kita ni manusia, kita tak boleh jadi haiwan. Nanti kita akan menyesal. Kita kena masuk neraka, haiwan jadi tanah. Lebih baiklah kita bertaubat sekarang. Buat keputusan jadi manusia, jadi kekasih Allah. Dan buat kerja Nabi. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran tiap-tiap hari. Di tempatan kita dan di seluruh dunia. Dengan niat nak sukakan Allah. Pasti kita akan mencapai maksud hidup kita menjadi kasih Allah. Dan berjaya. Di kehidupan dunia dan akhirat selamanya. Okey.